dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan dari surga. Yang ketiga, iblis menangis sebab kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, iblis menangis sebab turunnya surah Al-Fatihah. Jadi gambar iblis ini menangis sebab lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tahu Nabi Muhammad siapa. Iblis tahu. Sebab iblis ni bukan makhluk biasa. Dia lebih mulia daripada malaikat sebelum diciptakan manusia ni. Kan? Jadi dia ni menangis apabila Nabi Muhammad dilahirkan. Dia tak suka Nabi Muhammad dilahirkan. Dia tak suka. Tapi kita, kalau kita ni tak suka dengan kelahiran Nabi, kita geng dengan iblis lah. Ada orang-orang yang tak suka dengan kelahiran Nabi, dia geng dengan iblis. Jadi kenapa kita perlu sambut kelahiran Nabi ni tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, kenapa kita perlu sambut Maulid Rasul? Pertama sekali untuk kita memupuk rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, untuk kita mengingati baginda. Jadi, masa saya bawa rumah di Madinah, saya teringat sebab kita ada Maulid Rasul. Jadi masa saya bawa jemaah umrah di Madinah, ada jemaah tanya, Ustaz, kenapa dekat Madinah ni tak buat sambutan Maulid Rasul? Sedangkan Madinah ni ada rumah Nabi, tempat tinggalnya Nabi, ada makam Nabi kat situ. Semua tanah Madinah ni dah dilalui oleh Nabi. Tapi dia tak sambut pun Maulid Rasul. Kenapa kita kat Malaysia ni buat ada apa? Baik tak? Jadi beza. Sebab orang-orang di Madinah ni hari-hari dia solat kembali cara Nabi. Hari-hari dia jumpa Nabi. Hari-hari dia boleh ingat Nabi. Sukarlah untuk kata dia orang ni lupa Nabi. Sebab hari-hari dia solat tu Nabi dia kat depan. Mana dari orang yang berlalu pergi balik dia, sebab bulan-bulan yang Nabi pernah lalu. Jadi mereka ni mengingati Nabi setiap hari. Masjid mereka penuh. Masjid Nabawi penuh tak macam masjid kita. Jadi mereka mengingati Nabi setiap hari. Berbeza dengan Malaysia. Kenapa ulama-ulama menganjurkan untuk sambutan Nabi Rasul? Yang pertama, itulah salah satu jalan dakwah. Salah satu cara daripada ulama-ulama kita untuk mengingati umat-umat ni. Sebab kalau tak ada sambutan Nabi Rasul ni, kalau nak bayangkan daripada kita kecil, daripada kita lahir kat Malaysia ni tak ada sambutan Nabi Rasul. Boleh jadi orang Malaysia ni tak tahu pun Nabi birthday Nabi dia. Kita ni tahu hari ni sambutan Nabi Rasul sebab masjid pasang ni sambutan Nabi Rasul. Sebab keluar dekat grup-grup Ustaz-Ustaz share sambutan Nabi Rasul. Kalau Ustaz-Ustaz ni tak share, masjid-masjid tak buat sambutan Nabi Rasul, kita pun tak ingat. Ini Nabi birthday Nabi ke? Sebab tu pentingnya kita sambut Nabi Rasul. Itulah salah satu jalan ulama-ulama itu menganjurkan kita menyambut Nabi Rasul. Imam-imam Ustaz-Ustaz haji-haji, program yang selalu datang surau dengan kuliah dalam masjid dengan kan, insyaAllah tak ada masalah untuk ingat dengan kelahiran Nabi. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang tak kuat, yang baru nak menapak dengan Islam, yang baru nak mengenal dengan Islam,
anak-anak kita, dia orang tak tahu. Dia orang tak tahu bila Maulid Rasul. Apa Maulid Rasul tu dia tak tahu. Nah, jadi itulah tugas masing-masing. Kadang-kadang sebabkan bila Maulid sampai Maulid Rasul di masjid ni, kita dalam baru kita ingat tu Maulid Rasul lah. Kalau surah yang tak pasal bila sama Maulid Rasul, tu orang pun tak tahu Maulid Rasul. Berarti itu juga tak ingat. Nombor telefon isteri kita tak ingat. Jadi kalau kita tengok isteri kita tak ingat. Nak ingat waktu Nabi yang begitu tahun dulu. Berarti isteri kita tak ingat. Tahu-tahu tu juga dia yang hasad. Selama hijab ni ayah aku ni. Macam mana kita nak ingat waktu Nabi kalau tak ada sambutan Nabi Rasul. Itu penting sambutan Nabi Rasul. Tapi adakah kita ni perlu ingat Nabi 3 hari Rasul ke? Nabi Rasul kita perlu ingat. Tapi tak ingat. Tak boleh macam tu. Nabi Rasul ni untuk mengingat, untuk kita mengingati. Tapi bukan bermakna hari-hari lain kita tak perlu ingat. Sebab Nabi Muhammad ni adalah macam sementara majlis saya cakap rahmatan lil alamin, pembawa rahmat bagi setiap makhluk. Jadi cara paling mudah dan berkesan untuk kita mengaji Nabi ialah berselawat. Jadi kita kena banyak berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu, Allah berfirman, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah dan malaikat pun berselawat dengan Nabi. Kita siapa? Nabi pun kita tak kenal. Allah pun yang menciptakan kita ni. Dia Allah pun berselawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina, ini satu perintah. Ya ayyuhallazina amanu, Allah berseru ni, wahai orang-orang beriman. Kita yang beriman tak? Beriman. Kalau orang beriman, Allah berseru ni, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawatlah ke atasnya, selawatlah ke atas Nabi Muhammad dan memberi salam dengan penghormatan. Kalau kita tak selawat tu maksudnya kita tak beriman. Sebab Allah cakap ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu. Kalau kita tak selawat maksudnya kita tak beriman. Jadi selawat ini ialah satu kewajipan. Memang sangat-sangat satu kewajipan. Sebab apa satu kewajipan? Dalam syahadat kita pun kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam solat kita, dalam ayat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Betapa pentingnya nama Nabi Muhammad ni sampaikan dalam kewajipan seharian kita sebagai seorang mukmin. Allah mewajibkan untuk berselawat, untuk menyebut dalam benda-benda yang penting, dalam syahadah, dalam solat kita. Sampai ulama mengatakan kalau kita berdoa tanpa menggunakan puji-pujian ke atas Nabi Muhammad, doa kita tak makbul. Kalau kita berdoa, kita tak puji Nabi Muhammad, doa kita tak makbul. Sebab itu sebelum doa, Imam baca alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, selawat ke atas Nabi. Bila dah untuk doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Selawat. Untuk doa kita selawat, untuk doa pun kita selawat. Betapa pentingnya selawat ni tuan-tuan. Kalau kita tengok berapa tinggi derajat yang Allah angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melebihi segala makhluk, segala ciptaan Allah yang Allah cipta ni, Nabi Muhammad ni paling tinggi, paling mulia tuan-tuan. Nabi-nabi dan Rasul lain
Nabi-nabi Rasul yang lain Allah utuskan kepada umat-umat tertentu. Bila Allah ada di satu umat, Allah hantar Rasul. Bila ada satu umat, Allah hantar satu Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasul. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan tiap-tiap umat seorang Rasul. Tapi dia, ada tapi dia. Setiap bangsa Allah utuskan satu Rasul kan. Tapi Nabi Muhammad, tuan-tuan, Allah utuskan bukan untuk umat tertentu, tapi untuk semua makhluk. Nabi Muhammad tak ada yang itu. Bani Israel ada Nabi dia. Umat-umat dulu ada Nabi Rasul dia. Kita panggil umat Nabi Muhammad, Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad seluruh makhluk, termasuklah pokok, batu-batu, haiwan, jin, hantu, toyolan berpocong, hantu raya, termasuklah Nabi Muhammad ni Rasul segala makhluk. Sebab itu kalau jin yang orang Islam boleh kena syahadat, syahadat dia pun tak sebut Nabi Muhammad cerita boleh. Sebab dia kena mengaku Nabi Muhammad ni Rasul dia. Nabi Muhammad ni darjat dia melebihi seluruh manusia. Jadi dulu pada satu hari tuan-tuan, Nabi Muhammad ni kalau dia pergi berkhutbah kan, kalau dia berkhutbah kepada para sahabat, dia akan sandar di satu pokok kurma. Selalulah sandar dekat pokok kurma ni bawah pelepah untuk daripada cahaya matahari Nabi Muhammad berkhutbah kat situ. Jadi bila makin lama umat Islam ni makin ramai, makin bertambah. Jadi bila makin bertambah, yang belakang dia tak nampak dah Nabi. Bila Nabi cakap duduk sandar tu, yang belakang tak nampak dah. Jadi Sayyidina Umar mencadangkan kita punya satu mimbar untuk Nabi. Jadi bila dah siapnya mimbar tu, Nabi Muhammad pun berkhutbahlah menggunakan mimbar tu. Pada satu hari ketika Nabi Muhammad tengah berkhutbah ni dengan para sahabat ni, tiba-tiba dengar suara tangisan, suara merintih. Nabi cakap, sahabat cakap seperti rintihan unta kehilangan anak. Jadi tengah berubah, tiba dengar suara orang menangis. Sahabat-sahabat pun balik kan. Suara siapa ni? Cari. Rupanya suara pokok kurma dia. Pokok kurma yang bagi sandar. Dia nangis. Kenapa dia nangis? Sebab Nabi Muhammad dah ada mimbar baru dah. Dah tak sandar dekat dia. Dia nangis. Pokok kan nangis di muka Nabi. Kita dengan Nabi buat tak tahu je. Orang sebut nama Nabi kita buat tak tahu je. Oh kata kita dengan pokok. Baik kita jadi pokok. Pokok pun nangis. Dan ditaruh kita daripada pokok. Pokok pun nangis di muka Nabi. Pada satu hari Jabal Uhud kan, Gunung Uhud, pada satu hari Nabi berjalan di atas Jabal Uhud ni bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Osman. Tengah jalan-jalan, tiba-tiba Gunung Uhud ni bergegar tuan. Bergegar. Kenapa bergegar? Sebab dia punya gembira dia. Gembira dia yang teramat sangat. Nabi Muhammad lalu dekat atas dia. Bukan dia bergegar marah. Kita gunung sekarang bergegar sebab marah. Nabi ni dia bergegar sebab dia rindu. Orang paling mulia, makhluk paling mulia lalu dekat atas dia. Lepas tu Nabi cakap, gunung Uhud ni adalah gunung yang mencintai aku. Gunung Uhud ni, nak tengok gunung Uhud ni ada kat syurga. Nak tengok gunung kat syurga, tengoklah gunung Uhud ni. Sampaikan tahap macam tu. Gunung tu nampak Nabi, dia bukan Nabi, bergegar-bergegar. Kita dengan orang sebut nama Nabi buat tak tahu je. Jadi tuan-tuan, Nabi Adam dulu sahabat berdoa. Lepas ni Nabi Adam diturunkan. Seterusnya saya pendekkan jalan. Jadi Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Doa ni sangat masyhur kan. Doa Nabi Adam ni sangat masyhur. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dalam Al-Quran. Nabi Adam berdoa kepada Allah, minta ampun.
Tapi tadi bila saya cek-cek, saya dengar-dengar, tengok-tengok, baca satu buku ni, rupanya sebelum Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna ni, Nabi Adam memuji nama Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Adam berdoa. Sebelum Nabi Adam berdoa, dan memuji nama Nabi Muhammad. Dalam hadis Nabi menjelaskan, Nabi Adam minta ampun kepada Allah dengan menyebut nama Muhammad. Macam mana Nabi Adam boleh sebut nama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad belum lahir. Jauh Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Macam mana? Nabi Adam dah. Nabi Adam manusia pertama. Tapi dia dah tahu dah nama Nabi Muhammad. Dia dah tahu dah nama Muhammad tu. Nabi Adam berdoa tu, Allahumma inni atawassalu ilaihi kabijanihi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah tanya Nabi Adam. Allah tanya kau tak tahu. Allah tanya untuk dia bagi tahu kat kita lah. Jadi Allah tanya apa? Mana kau tahu nama Muhammad ni dah? Apa Adam juga? Nabi Adam menjawab, ketika engkau menciptakan aku dari tanah yang hitam, lalu kau tiupkan roh ke dalamnya, lalu aku angkatkan kepadaku, dan saat aku angkat kepadaku, aku lihat di tiang arsy. Nabi Adam, ketika Allah menghembuskan roh dalam tanah, cipta dia Nabi Adam angkat dia kepala, dia tengok tiang arsy, dia nampak apa? Nama Muhammad bersanding dengan nama dia. Aku tak tahu siapa Muhammad ni. Nabi Adam cakap, aku tak tahu Muhammad ni untuk apa. Tapi mustahil nama dia boleh bersanding dengan nama kau ya Allah. Kalau dia bukan orang yang hebat. Maksudnya Nabi Muhammad belum lahir ni, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, Nabi Muhammad tu dah ada dalam syurga. Sebelum Allah ciptakan manusia lagi. Ada ulama mengatakan Allah ni menciptakan manusia sebab kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni menjadi sebab Allah menciptakan bumi, menciptakan manusia sebab kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi pada satu hari Nabi berdakwah kepada suatu kaum ni, apa kata mereka? Kaum ni, kami cinta kepada Allah. Kami cinta Allah, tapi kami tak cintakan Muhammad. Aku percaya Allah, tapi aku tak percaya engkau Muhammad. Allah cakap apa? Kul, katakan kepada mereka Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau betul kamu cintakan Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad. Siapa tak ikut Nabi Muhammad, tak diterima oleh Allah. Siapa tak ikut Nabi Muhammad, tak diterima oleh Allah. Sebab dalam syahadah kita ada nama Nabi Muhammad. Kalau kita tak percaya dengan Nabi Muhammad, tak rindu dengan Nabi Muhammad, tak sayang akan Nabi Muhammad, apa guna syahadah kita? Apa guna kita punya syahadah? Maksudnya kita tak percayalah Nabi. Kita tak percayalah Nabi Muhammad Rasulullah. Kita pun tak ambil tahu pasal Nabi. Kita pun tak kenal Nabi. Wa man yabtaghi ghairul Islam, siapa yang cari jalan lain selain jalan yang dibawa oleh Muhammad, fala yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat rugi. Sangat rugi. Tahu besarnya Nabi Muhammad kan? Betapa hebatnya mulianya Nabi Muhammad ni. Dalam kitab-kitab sebelum ni pun dah menceritakan Nabi Muhammad. Dalam kitab Taurat menceritakan akan lahirnya Nabi yang terakhir di akhir zaman, dari keturunan Ibrahim. Itu yang ditunggu-tunggu Bani Israel. Ditunggu Nabi akhir zaman ni. Tapi dia silap. Bukan daripada jalur kiri. Betul keturunan Nabi Ibrahim, tapi bukan daripada jalur kiri, daripada jalur
kanan. Jalur kanan siapa? Ibrahim, anaknya Ismail, anak-anak daripada Nabi Ismail ni sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ke Nabi Ismail ni ada 61 keturunan. Jadi Nabi Muhammad bin 61 orang jumpa Nabi Ismail. Jalur sebelah kanan. Jalur sebelah kiri Ibrahim, anaknya Ishaq, anaknya Yaqub. Ini keturunan Bani Israel. Itu yang boleh terang sangat tu, bukan keturunan dia. Dalam kitab dah bagi tahu dah keturunan Ibrahim. Keturunan aku ni suka dia. Tiba-tiba dari keturunan Arab. Memang tak boleh terima dia. Memang dia tak boleh terima. Sama juga dalam Injil, Nabi Isa kata apa? Akan datang seseorang lagi setelah aku di akhir zaman. Dia bernama Ahmad. Dalam Injil. Orang Kristian percaya benda ni, tapi dia tetap tak beriman. Di bumi dia masyhur dengan nama Muhammad. Di langit dia masyhur dengan nama Ahmad. Dia Ahmad. Nama Muhammad ni panggilan banyak. Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin, Ashir, Akib, Hani, Khatim, Fatih. Ini semua nama-nama gelaran Nabi Muhammad. Jadi mudah-mudahan yang hadir pada malam ini insya-Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa tanda cinta kita kepada Nabi? Kita tahu Nabi Muhammad seorang sangat mulia, tapi apa tanda kita cinta akan Nabi? Macam mana kita nak tunjukkan kita cinta akan Nabi? Banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Siapa yang selawat satu kali, Allah bagi kebaikan sebanyak 10 kebaikan. Berhenti kat situ juga. Allah sambung lagi. Allah hapuskan 10 dosa. Dah bagi 10 kebaikan, Allah ambil balik 10 dosa. Habis kat situ juga. Tak, Allah naikkan darjat 10 tingkat. Darjat. Kenapa kita selalu dengar kuliah-kuliah naik darjat, turun darjat. Darjat ni kita punya pangkat untuk dalam syurga nantilah. Dalam syurga ni, kita hidup dalam syurga ni ikut kita punya darjat tu. Kalau kita nak duduk bersama dengan para anbiya, kita nak naikkan darjat kita. Kalau darjat kita cukup-cukup makan je, duduk depan pintu je. Kan? Itu pentingnya naikkan darjat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utuskan Muhammad melainkan menjadi rahmat seluruh alam. Seluruh alam. Bukan bumi, alam. Alam ni apa tuan-tuan? Termasuklah planet-planet, bintang-bintang, termasuk semua, seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk kat bumi, tapi Allah cakap seluruh alam, termasuk dengan planet-planet, bintang-bintang. Itu yang kita belajar dekat angkasa lepas. Kita tak tahu apa lagi ada kan. Nabi Muhammad ni datang dengan membawa rahmat. Jadi tuan-tuan, kita hidup dengan tujuan, kita hidup di dunia ini dengan tujuan pertama sekali untuk mencari redha Allah. Itu syarat utama untuk masuk syurga. Nak mendapatkan redha Allah ni, awak cakap nak dapatkan redha Allah, kena dapat redha dari ibu bapa. Nak dapat redha Allah, kena dapat redha dari ibu bapa. Solatlah tahajud setiap malam, solatlah 24 jam, tapi tak dapat redha ayah, tak guna tuan-tuan. Syarat kamu nak dapat redha Allah, ibu bapa. Yang kedua, kita hidup untuk mengejarkan syafaat Nabi. Macam mana kita nak kejar syafaat Nabi? Kita kena hidup ikut cara Nabi, solat ikut cara Nabi, semua perbuatan kita ikut cara Nabi. Barulah kita boleh dapat syafaat Nabi.
syafaat Nabi ni penting. Kita, kalau kita tiba-tiba tak dapat, kita punya timbangan tiba-tiba dosa kita lebih banyak dan nak masuk neraka, syafaat Nabi lah yang selamatkan kita masuk syurga, tuan-tuan. Jadi nak dapatkan syafaat Nabi, kita kena ikut cara Nabi. Solat ikut cara Nabi, tapi hubungan dengan orang sebelah kita tak jaga, tak guna tuan-tuan. Kita solat ni ikut cara Nabi ni, tapi dengan orang sebelah kita tengah solat ni, kita tak tegur lagi, gaduh. Solat tak nak pandang, tak guna. Tak guna solat. Kita solat sunat ni ikut Nabi kita ni. Segala solat sunat yang Nabi buat semua kita buat. Tapi hubungan suami isteri kita tak ikut cara Nabi. Suami isteri pun tak bercakap. Rugilah solat. Rugi solat. Lagi kita menegur orang, orang ni solat salah ni, kita tegur. Kita nak tegur orang, kita solat ikut cara Nabi, konon kita paling betul. Kita lah yang paling ikut Nabi. Orang sebelah kita ni salah, kita tegur, kita marah. Kita solat ikut cara Nabi, tapi cara kita tegur orang tak ikut cara Nabi, tak guna kan? Oh, kita solat ikut cara Nabi, bila orang solat lain sikit, kau ni tak sekolah ke? Solat dia dah ikut cara Nabi, mak tegur orang tak nak ikut cara Nabi. Sebab tu Allah cakap hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan dengan Allah dan jaga hubungan dengan manusia. Kita tak boleh ambil salah satu je. InsyaAllah. Jadi saya terus, kita punya poin malam ni ialah rahmatul lil alamin. Itu baru mukadimah kan. Jadi saya tak nak sambung lagi. Saya serahkanlah kepada Al-Fadhil Ustaz Sakijan untuk mengupas lebih dalam lagi, insya-Allah. Silakan. Azan dulu. Silakan. Allahumma لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا كريم الحمد لله على العالمين وفاته الذي بشرت الله أشهد أن لا إله إلا الله. Cukup ya? Ya? Ayat cukup? Ayat sampai? Boleh? Pendek. Okey.
La haula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Allah, la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan wa fadilah wa ba'athhu maqamal mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, alifanya, alhamdulillah kita, insyaAllah kita menyambung sikit lagi bicara rahmah kita. Ana nak memula dengan An Abi Ya'la, daripada Abi Ya'la bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kaisu mandana nafsahu. Daripada Abu Ya'la, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjaya, orang yang bijaksana, cerdik, ialah orang yang menjaga nafsunya. Wa amila laha ba'dal maut. Dan dia beramal, membuat persiapan untuk kematian. Orang yang bijaksana ialah orang yang menjaga, mengawal, mengurus, mendidik nafsu. Dan dia beramal, membuat persiapan kehidupan setelah mati. Mati hidup lagi. Kemudian membuat persiapan akhirat yang kekal abadi. Kita bergempas pulas untuk mengurus hidup kita 10 tahun, 20 tahun, 60, 80. Dan ujung-ujung bersungguh-sungguh tak apa, terlepas ke sana. Tak boleh biarkan. Tapi Nabi pesan, orang yang cerdik, orang yang bijaksana, dia juga mengawal nafsunya. Mendidik nafsunya. Mendidik akalnya. Mendidik fitrahnya. Mendidik akhlaknya, tingkah lakunya. Mendidik hati jiwa, mendidik perasaan. Mana tugas kita? Banyak. Cakap rumah, nama rumah tu macam-macam didik. Banyak lagi. Pakaian, kenderaan, beli beras, mahal-mahal pun beli juga. Apa nak kata? Dia pesanan Nabi. Jadi kita naklah buat persiapan, beramal, membuat persiapan untuk mati kita. Tadi bila sama dia cerita semangat muda kan. Saya nak cerita dalam semangat nak mati tu. Jadi Nabi ni Allah ya ibu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidaklah kami utus Nabi Muhammad ni melainkan beri rahmat. Hanya ini yang kita nak faham rahmat ni. Rahmat ini Allah Akbar. Makna mudahnya kasih sayang. Allah nak menyampaikan kasih sayang dia dari Nabi. Sebab kita boleh tengok. Kita boleh dengar. Kalau Allah tak ada siapa boleh tengok. Kalau Allah datang lagi kita. Tak boleh tengok dengan suara.
Jadi Allah nak turunkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang mulia ni, Bani Adam ni, dengan utus Rasul. Ya? Sebab itu Allah gembira sangat kerana Nabi Muhammad berjaya melaksanakan tugas. Maka Allah berselawat kerana gembira dan terima kasih kepada Nabi Muhammad. Maka Allah berselawat. Nabi sentiasa berselawat. Malaikat berselawat. Sebab malaikat berselawat ni kerana dia nak memuliakan Nabi. Ya? Allah selawat kerana gembira. Malaikat selawat kerana nak memuliakan Nabi. Manusia ni selawat kerana nak cari barakah, nak cari maghfirah, nak cari rahmat, nak cari apa lagi? Nak cari syurga, nak cari fadilah, nak cari kelebihan. Itu selawat kita. Sebab itu orang yang tak selawatnya rugi. Dia tak apa-apa. Macam orang kafir. Kenyang. Bangun 30-40 biji. Kereta berbaris. Tak apa-apa, kenapa? Dia tak dapat rahmat Allah, tak dapat maghfirah Allah, tak dapat barakah Allah, tak dapat pahala Allah. Sebab itu Allah kata, ada satu doa saya nak kongsi. Alhamdulillah yang antaranya mu'min. Puji-pujian bagi Allah yang menyediakan untuk orang-orang mukmin ini maghfirah wa ajran azimah. Allah sediakan kepada umat Nabi Muhammad yang mukmin ini maghfirah, keampunan. Keampunan ini sangat penting. Sebab Allah nak tengok hamba-Nya masuk syurga. Siapa yang masuk syurga? Orang yang tak ada dosa. Lagi ada dosa tak boleh masuk syurga. Jangan kata ini dosa kecil, ini dosa besar. Selagi kita ada dosa, kita tak layak masuk syurga. Sebab itu Allah utus Nabi supaya kita sentiasa dapat maghfirah. Dan inilah rahmat Allah SWT. Kita duduk ni banyak maghfirah. Datang dari rumah berwudu, gugur dosa, naik darjat, gugur dosa, naik darjat. Berapa langkah? Satu langkah gugur satu dosa, naik satu pahala. Pergi balik berapa langkah? Ya, dengar majalah itu kita tak maghfirah lagi. Dan inilah Allah nak turunkan rahmatnya melalui Nabi Muhammad SAW. Malaikat pun tak mampu buat. Malaikat tak patut pada Nabi. Jadi apa dia rahmat? Rahmat untuk orang mukmin ini ialah syurga Allah. Jadi hidup kita tuan-tuan menyambut gembiraan kita mengenal Nabi Muhammad SAW kerana kita nak masuk syurga. Ya? Bukan kerana jamuan 5 masa. Itu pun tidak ada memang. Ya? Apa tak? Hendak lapar, betul. Itu pikiran kita lapar. Ya, masa itu pahala Islam. Dapat pahala, dapat maghfirah. Ya? Kita belajar dapat pahala, dapat maghfirah, dapat rahmat, dapat syurga. Ya? Dan kita kena tahu bahawa rahmat Allah SWT untuk seluruh alam. Orang kafir pun dapat rahmat. Saya nak faham ayat ni bukan kita apa orang kata ni rahmat bil alamin ni. Dia kata dalam buku yang saya baca itu rahmat ni untuk semua manusia termasuk orang kafir. Dia pun dapat rahmat. Kalau tak apa rahmat, dia akan berlaku bencana alam, zaman Lut, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Saleh, bencana alam. Kerana kufur, kerana melawan Allah SWT. Berapa lama orang kufur? Berapa lama orang melawan Allah SWT? Tapi tidak paham Nabi, banyak boleh takut. Berkat doa Nabi, ya Allah, kalau ada dosa umatku, takutlah dia, ya Allah. Tangguhlah azabnya. Mungkin besok beriman. Ya? Jadi orang kata pun dapat rahmat. Tapi rahmat di dunia saja. Kita nak cari rahmat di dunia waktu kita hidup, waktu kita muda, waktu kita tua, waktu kita di alam barzakh, waktu kita di mahsyar dan masuk syurga tanpa hisab. Ya?
Jadi cerita rahmat ini sangat luas. Orang-orang yang ingin masuk syurga tanpa hisab, Allah Nabi selamatkan, Nabi tebarkan rahmatnya dengan mengajak kita beriman kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nabi ajar. Tinggikan Nabi. Dia ajar dirinya, kau bersyahadat dengan aku. Kena masuk syurga, bersyahadat. Kau jadi saksi. Syahadat itu saksi. Kita jadi saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Siapa tak mau jadi saksi, dia tak bolehlah masuk mahkamah. Siapa tak panggil? Mahkamah kan panggil saksi. Masyarakat pun ada mahkamah. Panggil saksi-saksi. Betul, dia Muhammad ni Nabi. Jadi kita ni jadi saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Di kubur ini pada akhirat. Jadi saksi. Siapa nak jadi saksi kepada kebenaran Nabi Muhammad, kebenaran risalah Nabi Muhammad, dia ahli syurga. Tuan, kita nak cari ahli syurga. Ahli syurga itu kedapatan. Imam pergi pejabat, lepas tu masuk pejabat, bawa peklah, bawa blazer, lembur kat kursi pejabat tu. Apa akan berlaku imam? Panggil polis. Sebab apa? Sebab imam tak didaftar sebagai staff. Macam mana anak pergi sekolah? Daftar isi barang. Boleh tak anak saya sekolah ni, IC-nya ni, barang-barangnya? Kerana boleh terima, okey boleh. Pakcik duduk mana? Oh, duduk ramai jauh lah, dapat ramai jauh. Jadi nama saudara itu kena datang. Saya tak boleh berkuliah di sini kalau tak datang imam. Kalau imam tak lima, makmum ikut je. Kena betul imam. Nama syurga itu kena datang. Datangnya pertama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minti dulu lah. Jadidu imanku. Nabi kata. Perbaharailah iman kamu. Perbaharailah syahadat kamu. Sahabat kata macam mana ya Rasulullah? Kau bersyahadat. Ulanglah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan makanan rohani kita. Ya. Jadi daftar dari ahli syurga ni kena agami dia daftar. Sebab tu dia adakan solat 5 waktu. Solat 5 waktu tu kumpul ada syahadatnya. Ya. Syahadat pada Allah, syahadat pada Nabi. Ya. Kena daftar. Bila kita dah daftar, pada anak kita daftar pada satu sekolah, masuklah kelas. Ada gurunya. Guru dia mengajar, beri taklimat. Dia tak ikut. Apa berlaku? Anak kita tak ikut. Tak faham. Boleh sampai di bawah sekolah. Macam tu lah. Bila kita dah bersyahadat, tapi kita tak patuh. Bersyahadat saja. Tapi tak patuh. Perintah-perintah, ajaran-ajaran Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tak terima. Sebab itu ada satu hari berkongsi. Anas radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, ya ibnu Adam. Ya, dari Anas. Anas ni sahabat Nabi. Ya. Aku dengar satu hari Rasulullah bersabda. Apa katanya? Ya ibnu Adam, wahai anak Adam, itu innaka ma da'autani. Jika sekiranya engkau memanggil aku, wanajatani, dan mengharap aku, aku akan hapuskan dosa. Jika kita berdoa, mengharap pada Allah, menadar tangan, Allah akan dosa. Ya. Ini orang yang dah datang dan dia beramal. Ya. Ana maka alaika. Apa perkara kamu? Bersama dengan dosa kamu. Ya? Sebab Allah kata,
Inna rahmati tablughu ghadabi. Hadis Muslim. Nabi kata, semuanya Allah berkata, rahmatku lebih besar daripada murka. Keampunanku, maghfirahku, rahmatku, barakahku lebih besar daripada murka. Itu buat dosa mana? Tapi Allah kata, kalau kita minta ampun, Allah akan ampunkan. Apa pun keadaan kamu. Walaupun lagi, tak kisah dosa apa yang kamu mau. Yang itu mengatakan, lalu barang dulu bukan. Kalau kamu datang kepada Allah membawa dosa-dosa, bergerabak dosa, berterela dosa. Anda sama semua penyakit Allah. Semua tanggung tadi kemudian kau minta ampun padaku. Apa itu? Aku ampunkan. Yang pertama, innaka law ataitani biqalbil haq, kalau kau datang kepadaku dengan sepenuh budi, membawa kesalahan khataya, kesalahan sepenuh bumi, besar ini, tak ada lagi kerjaan. Zaman Mekah ni balik jauh, tak sampai timur barat. Kalau itulah kesalahan kamu, dosa kamu banyaknya. Tapi kami engkau bertemu mulia hari kiamat dan tusyrik, dan dalam keadaan kamu tidak syirik. La ataituka biqurra maghfirah. Pasti aku akan datang membawa seluas bumi juga keampunan padamu. Rahmat Allah Ta'ala yang kita nak fokus. Saya tahu pun nak fokus pada persiapan kita menghadapi kematian. Sebagai insan yang bernama Allah Ta'ala, kita mesti sentiasa meletakkan hidup kita ni esok akan mati. Ramai orang kata, lama lagi mati. Lambat lagi, boleh kuat lagi kan. Rupanya lagi, bujur mati. Ingat bujur tak mati. Ingat yang sakit tak mati. Yang sakit tak lama. Budak-budak baru lagi, baru tahun kecil tak mati. Sebab itu mati ni buangan kita ya Allah. Ya Allah, ampunkan aku sebelum aku mati ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Atubu ilaika ya Allah. Mesti bertaubat. Mesti selalu minta ampun kepada Allah SWT. Antara rahmat ya Allah sampaikan kepada Nabi dan sampai kepada kita ialah persiapan kita menghadapi kematian. Saya baca satu hadis. Panjang hadis ni, kalau tuan-tuan boleh sabar sekejap. Innal maita wajina fi qalbihi, semua mati letak dalam dalam kubur. Layak semua orang ni'ali, maka dia dengar letakkan kaki orang yang menghantar ke kubur tadi. Hatta walu anhu, sehingga tak boleh. Letak kaki kan dengar jalan. Sampai hilang dengaran tu. Bagaimana mu'minan sekiranya si mati itu orang mu'min. Karena nanti salatu indallah. Salat itu duduk di atas kepala. Masuk jamaah, semua amal yang kita perlu berkumpul. Macam anak pada ayah kumpul rumah abang. Berkumpul, amalan kita berkumpul. Rahmat ini kena cari tuan. Rahmat rezeki ni mana kena cari. Tak ke mulut keluarga kan. Itu pun besar juga pahala. Ini rahmat Wakana syiamu an-yamin, dan puasa itu duduk makanan. Puasa fardu, puasa sunat, tadi semayang fardu, semayang Jumaat, semayang Jari, semayang apa, bawafin, semayang tahajud semua. Wakana di zakat wa'nya sakit. Dan zakat pula duduk congok sebelah kiri. Meneman kita. Wakana fi'lun khalati min salat. Manakala amal-amal baik seperti sedekah,
silaturahim, maaf, berbuat yang baik, datang majlis Maulid Rasul, imam yang terhormat di jamaah, Allah tu. Duduklah kaki. Tak apa nak duduk kaki pun. Jangan duduk kaki pula tak mulia. Jangan. Amal kita mana-mana kita. Masing-masing apa yang nanti Allah ya Karim. Apa dia kata? Fayu'til Rasul, maka didatangi oleh malaikat dari kepalanya. Fayaqulu syara ma kibali madhal. Kemudian berapa dah termasuk kasalnya? Berapa dah? Kenapa orang ke malaikat makan nanti? Aku nak jalankan tugas nak siasat je. Dan kau ingin, kau jangan kacau dia. Sebab dia dulu waktu hidupnya lama berdiri menghadap Allah, lama rukuk menghadap Allah, lama sujud menghadap Allah. Lama ni bertahun-tahun lah, bayang tak berani kan? Bukan lama rukuk macam malaikat. Lama di mana kita sentiasa solat. Jadi solat itu besok akan minggirkan malaikat. Dan begitulah amalan Rasul, maqabali madhal. Sampai lepas tu malaikat tu ikut berkanan pula arahkan. Maka kuasa kata maqabali madhal. Kau minggir kat dalam masuk. Tak boleh masuk tak? Dari sini. Dulu dia di puasa cakap. Dulu dia berlapar-lapar. Budak-budak dulu. Kerana Allah Ta'ala. Aku bela dia. Kau minggir. Lepas ikut kiri pula. Jumpa dengan zakat. Dulu dia. Kau minggir. Yang kebajikan lain pun malaikat dari arah fikir. Bahasa kita dia mengajar dia halau dia. Sedekah kata, amal baik kita, masak kita untuk keluarga, cari rezeki kita untuk keluarga, semua duduk kumpul bagian kaki. Akhirnya malaikat tak ada orang untuk bertanya marah buka, wama nabi buka. Kenapa kita nak menghafal marah buka, wama nabi buka? Sedangkan kita tahu jawab. Yang kita kena hafal, terjadilah amalan itu. Puasanya, zakatnya, solat berjamaahnya, tak solat berjamaah. Kerana Allah sayang dari kita. Kerana Nabi sayang kita. Tapi kita tak sayang diri sendiri. Kita tak nak begitu. Kita tak nak solat tu. Antara orang yang masuk, yang dia menyesal. Dan dia nak balik, ya Allah, aku nak belajar Quran. Sebab apa? Quran ni besok, di liang lahat, dia akan datang menerangi kubur kita. Orang setelah kalah imam 360 darjah, bukan 70 darjah, 360 darjah, luas. Sebab tu, bila orang yang masuk kubur juga, tak ada cahaya, spotlight pun tak ada, keruk pun tak ada, api yang cek pun tak ada, gelap-gelita. Dia meraup, ya Allah hidupkan aku balik, aku nak belajar Quran. Jadi sebab tu, jangan anyai diri sendiri, kejarlah rahmat yang Allah berikan, disampaikan oleh Nabi untuk kita. Belajar Al-Quran, baca Quran hari ini. Baca Al-Mu besok akan teman dalam buku. Dia akan defend kita. Quran ini besoknya masyarakat sekalian ini datang kepada kita untuk pimpin dengan kita jumpa Allah. Rahmat inilah kita nak cari. Rahmat berbuat baik dengan masyarakat yang disebutkan tadi oleh panel pertama. Yang semayang kita korang cantik, tapi akhlak kita, mulut kita ceroboh dengan orang. Mengata orang, serapa orang sudut hati. Ini Allah tak pandang solat. Memang kita baik, tapi kita tak bersiap dari hari tadi kan. Tidak bersiap untuk beramal. Persiapan kematian. Memang kita baik dengan orang. Tapi persiapan kita tak ada. Sebab itu kita mesti mencari rahmat-rahmat
yang Allah taburkan di muka bumi. Antaranya ialah rahmat orang soleh. Orang soleh. Orang yang soleh. Tak kira orang soleh itu. Orang soleh itu. Bila soleh itu. Bila soleh ada. Siapa saja yang beramal soleh. Kita mesti berbut menjadi sahabat. Ya. Dulu saya. Konon-konon anak-anak nak pergi overseas. Budak bodoh. Pasal kita dulu. Tapi nak pergi overseas. Konon-kononnya. Perasaan itu. Saya jumpa pakcik-pakcik orang tua-tua. So, doakan saya nak mohon belajar dari overseas. Ya. Rahmat orang tua ni. Rahmat orang soleh. Dia doakan. Dan saya dapat. Alhamdulillah. Wah, keluarga. Waktu itu Salman mula-mula 7 anak semua. Nak ceritanya pada Allah ini doanya makbul. Ya, kita amat tak banyak. Kita faham memang doakan iman saya utama. Bila doakan saya supaya lagi dapat wajib, kita tak rasa apa-apa ni. Kita tak rasa apa-apa nak rahmat Allah ni masalah kita. Ya. Besok barulah menyesal. Dan yang menyesal bukan sahaja orang yang tak sempat beramal. Ada orang masuk syurga. Syahid, mati berperang, syahid masuk syurga. Menyesal dia masuk syurga. Ya Allah, hidupkan aku semula, aku nak mati syahid 10 kali. Itu orang beramal tu. Yang tak beramal, nak sengih kat mana? Cari orang soleh. Dan orang soleh ni, Allah beri dia stempel dia di masa besok mencari sahabat-sahabat di laksanakan. Manalah sebulan tu? Dulu selalu jumpa aku. Dia pernah minta aku doakan ni. Mana dia? Malaikat mana dia? Malaikat syaitan. Bukan laptop ni. Kat sini. Malaikat panggil. Jadi orang lain ni mesti jadi sahabat kita. Jangan biarkan. Memang lagi hemat. Jangan biarkan kita jauh dari orang lain. Baik. Begitu juga orang yang bersedekah. Bila masuk syurga, dia menyesal. Bukan menyesal masuk syurga. Menyesal, ya Allah, kenapa aku lagi sikit? Hidupkan semula, aku nak pergi banyak lagi. Sebab orang kaya, tapi sedekahnya kereta ceput. Menyesal dia. Dia minta mati balik, minta hidup balik. Aku nak bersedekah, banyak lagi harta. Tak ada harta macam tu. Dah habis, dunia ni dah hancur lebur. Bumi jadi debu. Langit jatuh tak ada. Jadi seluruh. Apa semua dimatikan. Maka di tiap-tiap kala dibuat semula bumi yang baru. Dipanggil padang mahsyar, al-mahsyar, tempat perhimpunan, tempat hari kebangkitan. Kiam itu kebangkitan, kita dibangkitkan semula. Nak tengok ibadah rahmat kita bawa. Banyak mana rahmat kita bawa. Dan di umur 60-70 ni. Baru patut rahmat kita bawa. Sebab itu Syekh Mustafa Masyhur menulis satu buku, bagus buku tu. Allah. Bila saya baca tu tak puas baca. Dia kata, Zadun al-Tari, carilah makanan untuk menuju syurga. Cari makanan. Jangan besok tak dapat apa. Ya? Jangan kita hanya mengharap rahmat Nabi. Memanglah rahmat Nabi itu, Nabi nak selamatkan kita. Tapi kita soalnya kita tak. Nabi kata berselamat. Kita berselamat, kita tidak. Kita bermanja dengan sama manusia. Kita masih bergaduh. Kita masih benci-membenci. Tak ada rahmatnya. Ya? Marilah kita berakhir kat kelahiran Rasulullah SAW yang membawa rahmat melimpah ruah ni. Ya? Menjelmakan sifat rahmat Allah kepada hamba-hamba. Sebab itu Allah mulakan bicaranya bersama Nabi, bicaranya bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bicara dengan Allah, yang pertama Bismillah. Apa mana B? B itu maknanya aku nak bersama. B itu kita baca Bismillah. B itu maknanya aku nak bersama. Bersama dengan Ismu dia yang agung. Aku nak bersama aku yang agung. Siapa yang agung? Allah. Baca Bismillah tapi bukan tu. Tak sama Allah betul. Bismillah tu aku nak bersama yang maha agung. Siapa dia?
Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Allah yang menjadikan rahmatnya satu dunia tak habis itu. Dewi kita, nyawa semua, kita wajib berilah. Peduli apa? Bagi mati percuma, tak pernah bayar. Berapa kali kita tengok kalam orang, pada apa yang bagi mati? Berapa kali kita tengok Quran? Ya. Allah berikan percuma, benar-benar cara macam-macam. Tapi berzikir dengan Allah, menyampah, meluat, nantilah tunggu sakit, tunggu nak mati, lambat lagi. Jadi ini persoalan-persoalan yang kita selongkar supaya kita dapat menaikkan darjat kita. Sebab tu ada satu doa. Apa doa? Saya pun baru buat amal dengan Allah. Allahumma inna nas'aluka bismikallahumma ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' darajatana. Ya Allah, dengan keberkatan bismillahirrahmanirrahim. Angkatlah darjatku. Naikkan darjatku. Warfa' qudratan, angkatkan kudratku, kuasaku, kesemuanku. Ya. Yassir umur, permudahkan urusan untuk mengutip rahmat-rahmat ya Allah tabur melalui Nabi Muhammad SAW. Sebab itu hamba-hambanya ni kalau berselawat artinya dia nak cari rahmat. Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, dia nak muliakan Nabi Muhammad. Kalau Allah berselawat kepada Nabi, nak say thank you Muhammad. Allah terima kasih kepada Muhammad. Kita buat buat makan. Masalah lah kita. Ada masalah. Masalah ilmu ke, masalah hati ke, masalah perasaan ke, masalah sombong takabur ke, semua ada dalam. Ya. Tuan-tuan, ada satu buku yang panggil Qaul Salim. Buku ni baru saya tentang dalam kuliah-kuliah dan dua masjid. Dalam Qaul Salim ni, dia bicarakan masalah hati. Ya, dia kata dalam kalimah tu, paling susah hidup ni nak mengurus hati. Paling susah hidup seseorang mengurus hati dia. Hatinya banyak malas, banyak songit, banyak dalih, banyak tangguh, banyak lesu. Kalau buat yang tak elok, banyak laju, banyak cepat, banyak pantas. Tapi kalau buat baik, nantilah Imam. Kalau belum sempat Imam, nantilah Imam. Dia punya nanti itu jadi dalih. Sama tahun berdalih. Jadi akhirnya kita tak dapat rahmat Allah. Kita tak dapat kutip rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Maghfirah. Bila Allah beri maghfirah, bersih. Bila dia Allah sampai kita bersih. Tak payah tengok kita, Allah terus jemput masuk syurga. Ya. Ada 3 kumpulan yang dijemput oleh Allah masuk syurga. Pertama, orang masuk syurga tanpa hisab. Siapa? Orang yang beres. Orang yang tak ada persoalan. Allah tak ada apa dia. Yang kedua, masuk syurga kena terima amal. Kalau amal baik di mana? Masuk syurga. Kalau amal baik di sikit, masuk neraka. Yang ketiga, masuk syurga setelah masuk neraka. Jangan anggap masuk neraka ni macam kita berteduh bawah pokok kuini. Panas di bawah pokok kuini. Jangan sangka itu. Panasnya macam ni. Sejengkal. Sejengkal. Matahari sejengkal. Yang ni baru juta batu pun memberupu. Kalau Allah turunkan matahari setinggi suara, tak kebulu. Hancur lebur, bukan kebulu lagi. Ya. Jadi tuan-tuan, tak ada pilihan hidup kita melainkan kita Bismillahirrahmanirrahim. Daftar kepada Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama keagungan Allah. Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Allah. Allah berikan syurga untuk kita. Kalau nak apa Allah yang apa Allah yang nak gitu? Dia elak bentuk membusuk. Malu. Apa Allah yang nak gitu? Kita mesti heran kepada Allah. Kita takjub kepada Allah. Kita agungkan Allah. Kita zikir, kita berdoa. Bukan nak zikir 24 jam. Adalah jadual. Apa lagi kita akal? Buatkan jadual.
Bila nak berzikir, bila nak mengaji, bila nak bekerja, bila nak masak, bila nak makan, bila nak tidur. Allah biasakan jadual. 24 jam sama je. Sama je. Orang pandai ke tak pandai 24 jam. Tapi yang pandai tu masuk syurga. Yang tak pandai tu belum masuk syurga. Tengoklah dia isi persiapan dia. Zahirun al-Tariq dia. Persiapan dia insyaAllah. Jadi bicara Nabi ni bicara yang tak habis. Memanglah Maulid Rasul ni tak ada di Mekah Madinah. Betul lah. Panel tadi kata. Sebab hari-hari dia bersama Rasulullah. Masjid Nabawi tak pernah lekat. Semayang subuh dia macam semayang subuh rasa ni macam semayang subuh hari musim haji. Ini dah bukan musim haji ni kan. Subuh dia sampai 2 kan. Kita buka pagar tak masuk. Tutup pagar jauh. Imam surau kedekut asyik pagar. Jangan sembahyang. Kan? Jangan tuan. Jangan biarkan diri tak ada bekalan apa. Tak dapat 5 waktu, mesti ada waktu. Sampai Nabi kata, insya dan subuh yang tinggal. Memang zuhur asar sibuk melamun dulunya kan. Kerja sana, kerja sini. Tapi insya dan subuh ni jangan tinggal. Kita pun tak buat dengan bola. Maka JDT asyik menang. Kita pun gila. Dah menang kan? Dah cukup. Allah ya karim. Mari kita buat persiapan mengejar rahmatan lil alamin. Kalau orang kafir pun dapat rahmat dari Nabi, jangan kita macam orang kafir. Dapat rahmat macam orang kafir. Setakat dunia ni sehat. Kesalahan dosa-dosa ditangguhkan hukuman. Tetap dihukum. Orang kafir ni diheret. Kalau saya tahu diheret. Sama orang munafik. Orang yang tinggal semayang, orang yang tinggal baca Quran. Disepak itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatkan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ada satu doa. Allahumma rahamna ummatan Sayyidina Muhammad. Allahumma maghfir ummatan Sayyidina Muhammad. Allahumma muslim ummatan Sayyidina Muhammad. Allah punya doa ni. Makanya Ustaz tu baca. Dekat Majlis Husna. Ustaz tu baca. Ustaz ni pun amal doa ni. Saya pun nak baca. Ya Allah, ampunkan seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, selamatkan seluruh umat Nabi Muhammad. Macam Nabi Muhammad doa. Kita pun kena jiwa Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Ya Allah, beri hidayah. Allah mahdi umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, beri hidayah kepada semua umat Nabi Muhammad. Ya. Allah mahdi jannah. Ya Allah, masuk ke syurga umat Sayyidina Muhammad. Macam tu semangat doa. Sampai dalam doa itu digambarkan sayangnya kita pada semua umat dan umat sama kita. Sebab besok belum tahu saya masuk syurga kerana amal saya. Mungkin Bilal aja, Ustaz ini saya memang masuk ikut aku. Memang saya Bilal saya. Mungkin jiran kita tak tahu, kita tak boleh sombong. Dalam cari perkataan ini jangan letak persepsi sombong sama kita. Kita anggap mungkin nojul kita mana nojul? Siapa nama nojul? Tadi Bang Syarif je kan? Nojul yang membersihkan surau. Mungkin dia yang bawa kita ke syurga. Sebab itu kita kena doakan dia beri kesihatan. Kita tak sanggup jadi nojul. Tapi dia sanggup. Doakan kesihatan dia, ya Allah. Murahkan rezeki dia. Panjang ke umurnya. Panjang ke kesihatannya. Bagus dia, ada banyak. Kita tumpang dia cantik, segala ni. Takat tu je. Kan itu pun pahala besar lah. Siap syukri. Lagi lah. Ya. Kita tolong dia, kita bantu, kita doakan ya Allah. Ya. Jadi, bercerita tentang Nabi Muhammad ni sangat paling paruang. Kita tak sempat nak bicara habis malam ni. Mungkin setiap malam kita buat maulid. Ni tak cerita Nabi berapa lagi. Minggu ni buat maulid, minggu depan buat maulid. 12 bulan ni mak, 12 tadi maulid berpasang.
Kan? Ini cerita luar-luar pula peperangan. Peperangan tu mau 12 bulan. Kita tak pernah cerita, Rasul cerita luar-luar. Haji Syukri, ingat tahun depan kita bincang Ghazwah. Peperangan. Kenapa Rasulullah terlibat dengan peperangan? Itu kita kena kenal. Ya? Baik, akhirnya saya nak kongsi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini daripada Anas bin Malik kan. Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ni anak angkat dan pembantu Rasulullah. Memang dia banyaklah cerita hal-hal Nabi. Khususnya fizikal dia, tusuk badan dia, akhlak dia, macam mana dia di rumah, macam mana dia dengan isteri dia. Ya. Baik. Nabi ni laisa bitawil, taklah terlalu tinggi, tidaklah terlalu sederhana. Ya. Nabi ni Allah cantik badannya, tusuk badannya, bidangnya, tegaknya, warna kulitnya tidak putih, tidak merah. Kita kena kenal ni. Macam mana nak masuk syurga tak kenal? Abang tak kenal saya nak tolong ke? Tolong ujung tadi. Abang dan cium belakang. Yang kenal, itu kita orang manusia. Ya? Kita orang manusia. Jadi fitrah tu kita nak ambil peluang. Rambutnya kerinting. Tidak kerinting, tidak lurus jika akal mayang. Ya? Nabi ni kalau berjalan laju. Ada seorang sahabat ingatkan saya, tazkirah kat saya. Kenapa Nabi Muhammad jalan laju? Sebab kerjanya banyak. Itu mana dia macam tak ada kerja. Macam ada orang yang masuk syurga, garanti lah. Mondal-mandir. Ada syurga tak biasa. Tak berjalan cepat. Sampai sahabat-sahabat mengenal kerja Nabi tak dapat. Sebab kerjanya banyak. Apa kerjanya? Nak selamatkan manusia ni dari tanah api neraka. Nabi rasa bersalah pada tak dapat berjumpa siapa-siapa. Sebab tu dia jumpa semua siapa-siapa di Mekah. Sampai kampung-kampung, hujung-hujung ada jumpa. Jadi waktu berjalan tu dengan sahabat ni, tertentel pun dia tinggal. Sebab dia tak tahu bila nak wafat. Mungkin dalam perjalanan itu wafat. Tak sempat jumpa orang. Nak ajak bersyahadat. Ya? Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita banyak peluang. Banyak peluang untuk kita bersyahadat. Banyak peluang untuk kita mengutip rahmat Allah. Banyak peluang untuk kita dapat maghfirah Allah. Dapat barakah, dapat syafaat. Kejar. Fasdabikul khairat. Belum-belum lah dalam kebaikan. Fasdabikul khairat. Ya? Allah kata, nak kamu berlomba-lomba mengumpul kebaikan-kebaikan. Walaupun sikit. Jangan pandang ada kecil je tu, jangan. Ya? Sebab tu dalam hadis ada kata, membuang batu, membuang kayu dari jalan, tak ke tepi supaya orang selamat. Itulah sekecil-kecil iman. Itu pun tak mampu. Tambah lagi sampah di jalan, tambah lagi lombok. Punya dan nakal. Ya. Jadi yang kecil itu bagi Allah besar, yang besar berkali. Ya. Kita je pandang kecil adalah kecil tak banyak. Jadi yang akhirnya kita lakukan insya-Allah. Jadi saya juga merangkap mewakili Ikram mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sosral yang sudi buat program bersama. Ikram menyumbangkan berapa bakul rahmah pada asnaf. Mudah-mudahan hubungan kita terus berjalan lancar. Kita dapat teruskan program-program seperti ini, dapat mengumpulkan kita mendapat rahmat Allah SWT. Maghfirah Allah. Carilah maghfirah. Cari maghfirah. Sampai kita mati tak ada maghfirah. Barulah masuk syurga sampai. Ya? Tak ada orang bawa dosa masuk syurga terus tak. Mesti masuk neraka. Ya? Jadi Allah pilih orang yang bersih, yang suci dari dosa, yang bersih dari dosa. Sebab itu kena banyak amal. Dosa tak boleh lah. Tapi amal kita boleh cari.
Amal boleh kutip, boleh buat bila-bila. Dosa kita tak boleh hilang. Kadang kita tersilap berdosa, lupa Allah berdosa, lupa Bismillah berdosa. InsyaAllah. Sambung lagi. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih mengucapkan musik. Mengambil kesempatan dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Bacalah doa ini pagi dan petang. Jangan lupa. Mesti wajib. Kalau antum semua, kalau kita semua nak masuk itu, wajib baca doa. Jangan pandang doa itu sunnah. Ya, doa itu wajib. Wajib cara peribadi. Kita mesti baca. Ya, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ke syurga-Mu tanpa hisab. Inilah cita-cita kami, azam kami. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Jadi terima kasih pada ahli Korea Surau Jalan Tepi yang menyambut cadangan saya. Kita mengadakan program bukan hafaz, khatam satu juzuk 1 bulan. Kalau ini bulan ni saya ambil juzuk 1, saya dah khatam. Bulan depan saya ambil juzuk 2. Bulan 1, bulan ketiga saya ambil juzuk 3. Yang hari lain pun gitu, berubah. Jadi akhirnya 30 bulan, 30 kali khatam. Dengan khatam itu kita kumpul semua yang ambil bagian khatam, yang yang belum sempat ambil. Kita akan majlis khatam Quran. Majlis khatam Quran ni sebab apa? Sebab besok di awal mahsyar, Quran yang kita baca, Quran yang kita hafal, ayat-ayat Quran kita hafal, yang kita baca, cari kita, lupa kita. Aku surah pada hari ini. Aku surah aku ayat kursi. Ayat-ayat itu semua mencari kita. Sebab tu jangan buat dia. Jangan buat dia dengan rahmat Allah. Kita rebut pulang. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa li hadza astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, kita telah mendengar kalimat pada maulid pada kita malam ini melalui 2 bina 3, iaitu kenal dengan sejarah jalanan para Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Singkat, tapi sebenarnya banyak perjalanan Nabi yang boleh kita mungkinkan lagi kemungkinan pada masa akan datang. Jadi mana kita tahu yang Ustaz Salman beritahu tadi, sedangkan pokok kurma menangis jika tidak sentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga gunung Uhud yang bergetar ketika Nabi Muhammad SAW melalui kawasan itu. Begitu dengan Ustaz Sarkidan tahu persiapan kita menjelang kematian. Jadi kita mohon mendapatkan rahmat atau ampunan kepada Allah. Semoga kita menuju ke jalan menuju surga tanpa hisab. Seterusnya, majlis diteruskan dengan menyebut pengurusi surau Uci Azmi bin Hazard dan timbalan pengurusi surau Uci Haji Harun yang Muslim, diiringi dengan yang berbahagia Ustaz Sarkidan bin Muri untuk menyampaikan sumbangan kepada 7 orang penerima yang akan menerima sumbangan dari gabungan surau Jalan Tepi dan Ikram Muar. Dipersilakan. Allah. Allah. Cikgu ni. Penerima senam yang pertama, penerima hadiah bakul makanan yang pertama, iaitu dijemput Encik Misman. Kalau jadi wakil Encik Misman.
Masih ada Encik Ismail Wakil. Tak ada. Ada. Seterusnya dijemput Encik Kamal bin Abdul Aziz. Encik Kamal bin Abdul Aziz. Wakil lah. Wakil Alhamdulillah. Encik Kamal bin Abdul Aziz. Terima kasih. Baik. Di sini. Seterusnya Encik Fairul bin Muhammad. Jadi wakil. Anak beliau ada datang. Encik Fairul bin Muhammad. Wakil ni. Ji. Ya. Ada wakil. Kan? Wakil lah. Alhamdulillah. Tahniah. Ya. Seterusnya majlis menjemput anak-anak yatim. Menjemput adik Nur Syazana Najwa binti Muhammad Khairul Anwar. Ada. Adik Nur Syazana Najwa binti Muhammad Khairul Anwar. Gerak sana. Pergi. Tak apa, dia bergerak. Di sini lah. Berapa beradik? Dua. Mana seorang lagi? Ada. Seterusnya adik Afiq Syamil Iman bin Muhammad Khairul Anwar. Ni. Allahu Akbar. Dah jawab apa nak? Dah jadi 5. Alhamdulillah. Saya Seterusnya jemput adik Nur Kadira binti Muhammad Saleh. Ada. Oh, Kadira Kadisa. yang tadi kakak dia. Ini ada. Oh, ni ada kembar 2 orang. Mana orang lagi? Okey. Dijemput juga adik Nur Kasida binti Muhammad Saleh. Kasira, Kadisa. Kadisa. Kadira Kadisa. Nama dia awal? Anak Omar. Oh. InsyaAllah nak. Si kembar ni. Kembar. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah dengan surau. Majlis juga dengan beras hati akan menyampaikan sudah hati kepada dua ahli panel pada malam ini. Dipersilakan Ustaz Sakijan bin Muri. Allahu Akbar. Amin. Syukran. Seterusnya dipersilakan juga Ustaz Salman bin Sakijan. Alhamdulillah. Majlis melakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjadikan acara majlis ini pada malam ini. Alhamdulillah. Tahniah. Kita untuk adik-adik kita dibalas mesej yang katakan ada aktiviti menarik untuk adik-adik. Seperti nak buang masa, ada beberapa soalan untuk adik-adik. Siapa dapat jawab, datang bangun dan Jawab. Boleh? Jawab. Okey. Bagian nama penuh Nabi Muhammad SAW. Siapa dapat bangun dan cuba baca. Adam. Pan. Jawab. Ada?
Mak ajar boleh bantu adik-adik. Okey, betul. Sini juga kasih. Ya, seterusnya. Namakan pokok yang menangis ketika Nabi tidak menyentuhnya. Bagi peluang budak anak-anak perempuan dan adik perempuan. Ada adik perempuan. Pokok yang menangis ketika Nabi tidak menyentuhnya. Soal ni, siapa tahu tak betul? Siapa nak? Siapa pokok apa tu? Terima kasih. Nama ibu bagi ibu siapa? Nama ibu Nabi kan? Aminah. Wahab. Okey, bagikan pakcik sifat-sifat wajib bagi Rasul. Salah satu. Dia ada 4 kan? Sini. Adik-adik. Okey, keluar pada adik lelaki. Apa? Amanah. Siapa lagi dapat? Bang. Tabligh, betul. Adik perempuan ada? Ada lagi 2. Sifat wajib bagi Rasul. Apa? Mana dah? Tadi Ustaz. Apa lagi? Ada lagi apa? Atau anak. Oh, banyak cepuman ni. Ini bukan soalan tadi ada 2 adik yang tolong pakcik dekat dalam ni bersihkan surau. Siapa? Ada 2 adik perempuan. Yang tolong pakcik vacuum siapa? 2 adik tadi. Sini adik. Adik yang tolong pakcik tadi dalam ni bersihkan surau. Anak usul kan? Anak usul. Mana? Ibu dia, mak dia. Dia bersama-sama saya tadi bersihkan surau. Takut wakil ayah dia mana? Kita tahu cuma saya kemudian. Terima kasih tuan-tuan perempuan dan adik atas bersama diberikan. Rasulullah SAW telah menjadi contoh pada kehidupan sebenar seorang Muslim. Sifat-sifat kenabian baginda iaitu siddiq, amanah, tabligh dan tawadhu perlu menjadi contoh dan tauladan kepada seluruh umat Islam. Pada sebutan Maulid Nabi ini, marilah kita bersama-sama melihat bagaimanakah sifat dan kemudian Rasulullah SAW boleh memberi kekuatan kepada kita untuk memperbaiki diri dalam kebenaran pada Allah ini. Jika saya menjaga diri, semuanya yang baik itu dalam datang kepada Allah dan yang tidak baik itu lahir dalam diri saya sendiri. Pada keempat di bab 5 disimpan cermat berjudul Talab Nabi Muhammad Rasul Utama membawa rahmat seluruh alam. Tetap ulang di dalam bakul ditutup tidaklah ketat. Ajaran Islam di bawah Rasul melengkap hidup dunia akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.